apa yang kita alami daripada sakit ni. Okey. Saya alami, saya susah tidur. Sangat susah tidur. Lepas tu saya jadi berdebar, saya jadi gelisah, saya tak boleh duduk seorang-seorang. Lepas tu saya jadi macam start dapat anxiety tu lah, kena gastrik lah, macam-macam lah start tu. Maksudnya benda tu berpunca daripada asalnya tak boleh tidur. Betul. Ya. Asalnya memang tak boleh tidur, kemudian dia berangkai-rangkai lah. Betul. Ya. Dan itulah memang panjang lah. Dia kalau dia start tak boleh tidur tu, dia efek gastrik, jadi GERD, anxiety semua datang. Ya. Mula-mula cuba juga pergi ke hospital dapatkan ubat gastrik apa semua, tapi masih sama, masih tak ada kurang ke apa ke. Jadinya kita cuba perubatan Islam lah sebelum-sebelum ni. Alhamdulillah ada kurang, cumanya benda tu kurang, dia datang balik. Kurang, dia datang balik. Ya. Maksudnya dia on off lah. On off. Maknanya orang cakap apa, selepas daripada kita tak boleh tidur tu, kemudian ada penyakit-penyakit lain juga datang pada kita tu. Betul. Dan dalam perjalanan waktu tu kita dah cubalah dengan rawatan-rawatan yang lain sebelum daripada ni. Cuma saya nak tahulah sebelum daripada ni, ikhtiar rawatan ni dah berapa banyak dah? Banyak. Sepanjang 3 tahun tu banyak. Saya dengar daripada 2019 tu. Ya, betul. Saya dengar ada ustaz buat rawatan perubatan Islam, saya cuba. Saya dengar sini ada cuba ni, saya cuba. Ya. Cuma sekarang terbatas sebab ayah saya ajak pergi belah-belah Perak sana, tapi sebab sekarang terbatas, tak boleh nak rentas apa semua. So itulah ikhtiar yang mana ada dekat-dekat kita kan. Betul. Sebenarnya macam ni, maksudnya kita ikhtiar tu tidak jadi masalah dan tak ada halangan pada siapa pun kita nak berjumpa dan kepada siapa saja kita nak berikhtiar. Cuma satu benda yang perlu saya pesan untuk bekalan kita dan keselamatan akidah dan juga iman kita, pastikan rawatan ataupun cari ikhtiar yang kita buat tu janganlah orang cakap apa terkeluar daripada apa yang agama benarkan kan. Memang Nabi SAW bagi tahu pada kita tadawaw, hendaklah kamu berubat. Maksudnya berubat yang Nabi sebutkan itu mestilah ubat ataupun ikhtiar dengan cara yang selari dengan syarak. Sebab ada orang yang mana dia tak fikir dah apa yang syarak nak. Yang dia nak adalah sembuh. Dia tak kira dia berubat dengan orang asli ke, tak kira berubat dengan tok pekong Cina ke, dia tak kira. Yang penting dia nak sembuh. Sebenarnya Islam, rawatan dia yang paling utama, asas dia adalah bukan hanya sekadar kesembuhan, tapi apa yang kita nak, redha Allah. Apa yang kita buat tu biar Allah Ta'ala redha. Bila Allah Ta'ala redha, maka kita akan dapat dua. Satu, insya-Allah Allah akan memberikan bantuan dengan kesembuhan untuk kita. Dan yang kedua, yang paling utama adalah kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu yang paling utamalah. Baik. Bila sebut tentang masalah gangguan yang berkaitan dengan ganggu tidur, maksudnya tak boleh tidur. Sebenarnya perkara tak boleh tidur ni sendiri bukan hanya berlaku kepada zaman kita hari ni. Kalau kita tengok dan kita singkap dalam hadis-hadis bagaimana sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada masalah yang kata insomnia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-araq, iaitu payah nak tidur malam, payah nak lelap mata disebabkan kegelisahan. Baik, kegelisahan tu dia ada dua sebab. Yang pertama disebabkan kerana faktor psikologi sekeliling, mungkin masalah dan sebagainya, itu yang membuatkan dia tak boleh tidur. Dan yang kedua, inilah yang selalunya orang kita alami, iaitu ada hubung kaitnya dengan masalah gangguan makhluk halus, disihir, saka, gangguan-gangguan yang melibatkan makhluk halus. Itu yang membuatkan seorang payah nak lelap mata. Baik, bila sebut tentang sahabat-sahabat Nabi dulu, ramai yang ada dari kalangan mereka yang payah nak tidur. Antara salah seorangnya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit dia payah nak tidur. Benda ni ada cerita dalam kitab Ibnu Sunni. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Rasulullah, aku tak boleh nak tidur malam. Maksudnya memanglah bila mana kita tak boleh tidur malam, memang tepat untuk kita ceritakan dengan orang untuk supaya orang boleh memberikan kita penyelesaian masalah supaya kita boleh tidur. Ya, maksudnya kita tak boleh berdiam diri, kita tak boleh bawa diri kita hanya sekadar bergantung pada ubat semata-mata. Cuma saya nak tanya, dalam tempoh tak boleh tidur ni ada tak ambil ubat tidur? Tak ada, belum. Tak ada, belum lagi. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh, orang cakap apa, elakkanlah. Saya dah cuba tapi doktor tak bagi. Kan? Seeloknya jangan, pasal dia efek sampingan dia tu memang banyak lah kan, untuk buah pinggang dan sebagainya. Okey, Zaid bin Thabit dia payah nak tidur, kemudian dia jumpa Nabi ajar dia kepada dia satu doa yang berbunyi Allahumma qad gharatin nujum
wa hada'atil uyun wa anta hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layali wa anim aini. Itu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Zaid bin Sabit. Sama juga siapa tak kenal dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid orang hebat, kan? Dia pun tak boleh tidur. Dia pun tak boleh tidur malam. Jadi jumpa dengan Nabi SAW, Nabi ajar pada dia soalan yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi ajar pada dia Allahumma rabbas samawati sab'a ma azallat. Sampai habis ayat tersebut, doa tersebut. Maka setelah daripada itu, sedikit demi sedikit memberikan ketenangan pada dia untuk dia mudah tidurlah. Baik. Cuma apa yang dah pernah cerita kat saya sebelum ni, sebelum kita jumpa ni, maksudnya benda ni ada hubung kait dengan masalah gangguan jugalah. Sebab yang kata tentang berkaitan dengan jiran dan sebagainya tu kan. Jadi benda-benda tu juga mungkin antara salah satu faktor yang membuatkan kita payah nak pejam mata juga. Betul. Baik, apa yang menghalang kita pejam mata? Satulah yang sebut tadi, dada berdebar. Jadi rasa ketakutan dan sebagainya kan. Benda-benda tu yang mana memang simptom lah, yang mana kita diganggu. Baik, cuma saya nak tanyalah sebelum kita nak rawat ni, sebelum daripada ni buat rawatan, apa yang perawat-perawat sebelum ni sebut tentang masalah yang kita alami ni? Kebanyakannya tak sebutlah, cuma dia buang-buang macam itulah. Cumanya ada ustaz yang kenal, dia orang bagi tahulah mana datang ni apa semua. Macam itulah. Dia bagi tahu berkaitan dengan gangguan tu. Betul. Itu pun lepas didesak-desak baru dia ceritalah. Ya. Memang betul lah, memang rawatan Islam memang kita takkan orang cakap apa war-warkan, dan kita takkan bagi tahu secara khusus yang ni apa dia, yang ni apa dia, supaya pesakit tidak runsing. Betul. Sakit orang cakap apa, dia lebih fokus kepada nak sembuh insya-Allah. Tapi tak apalah, insya-Allah kita akan teruskan ruqyah lah insya-Allah. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada lah, insya-Allah. Duduk. Boleh bahas. Kalau ada rasa nak muntah ataupun sesuatu nak keluar, muntah terus, jangan tahan. Okay. Insya-Allah. Istighfar terus. Nama abang apa? Muhammad Amirul Amin. Muhammad Amirul Amin. Bin Mat Isa. Muhammad Amirul Amin bin Mat Isa. Istighfar terus. Insya-Allah, pejam mata, tenangkan hati. Insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكتب في التيسير فإن التيسير كل عسير. عليك يسير وأسألك اليسرى والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيفا فوق كل لطيف الطفي في أمري واشفي هذا المرض. محمد أمير الأمين بن mat Isa. فيبرأ يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل عدو وهمة ومن كل شيطان وعين لمة أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحسد ومن كل شيطان مارد بسم الله الرحمن على عبده بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قاهر متكابر عنيد بسم الله الله أكبر بسم الله قاهر متكابر عنيد بسم الله الله أكبر بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعدك وأناشرك بما عهد بسليمان ألا تؤذوا أحدا أخرج يا عبد الله أخرج يا عبد الله بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أوعدك وأناشرك بما عهد بسليمان ألا تؤذوا أحدا أخرج يا عبد الله أخرج يا عبد الله بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Musuh Allah keluar semuanya daripada badan hamba Allah Ta'ala ni. Keluar semuanya. Keluar semuanya daripada tubuh dia. Wa'aduka wa unashiruka bima ahda bi Sulaiman alla tu'udhu ahda ukhrush ya Abdullah. Ukhrush ya Abdullah biidhnillah la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كله جر من شر مخلقك جميعا أن يفرط عليه أحد منهم أو يبغى عليه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم قد غارت النجوم اللهم قد غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ لياليه وأنم عينيه أهدئ لياليه وأنم عينيه أهدئ لياليه وأنم عينيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Gangguan dan juga kemudaratan. Tinggalkan air itu lebihkan sedikit, lebihan dia, basuh muka. Lagi minum. Tinggal sikit je. Basahkan muka. Basuh. Sepuluh belakang tengkuk. Okey. Macam Ustaz baca-baca dia tarik macam tu. Tarik macam tu. Tapi yang perut tangan ni memang sebelum ni jadi. Memang jadi banyak kali. Waktu jadi dia, waktu saya seorang-seorang ataupun waktu saya drive, dia akan cramp. Lepas tu dia tangkap sini, dia tangkap kaki semua, dia akan jadi cramp. Saya. Dan benda tu berlaku memang setiap waktu ataupun ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu-waktu. Kadang lepas asar, kadang maghrib,
Kerapnya lepas asar lah dengan garam. Lepas asar ke atas baru saya akan rasa macam seram, gelisah, saya jadi macam seram, saya jadi tak boleh duduk berdebar-debar. Saya jadi tak boleh duduk seorang. Okey, sebenarnya apa yang disebutkan tu tadi, sakit tadi, gelisah tadi tu datang setelah mana waktu asar membawa kepada maghrib dan waktu malam dan sebagainya. Memang itu petanda yang mana kita diganggu lah. Kita diganggu lah. Cuma bila sebut kita diganggu, kita jangan rasa orang cakap apa putus asa lah, kan? Sebab setiap penyakit dan apa yang kita alami itu ada jalan keluar, insya-Allah. Antara sembuh ataupun tidak, semua tu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Yang penting kita dah berikhtiar dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala dan juga menjadi asbab Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, cuma apa yang kita nak buat setelah daripada ni, air, garam dan juga daun bidara ni. Pertama sekali daun bidara ni minta tolong jaga sikit. Apa dia? Maksud kita nak mandi dia dengan keadaan dia segar lah. Tak nak dia layu. Kaedah dia nanti balik rumah terus cari surat khabar ataupun tisu dan sebagainya, letak daun bidara ni, basahkan, lipat, terus masuk peti ais. Jangan biar dalam plastik ni je. Start surat khabar ataupun tisu, kita basahkan dengan daun ni sekali, lipatkan, masuk terus peti ais. Kaedah dia saya nak ajar, pertama sekali air ni dibuat minum satu hari 2 kali. Waktu yang wajib mesti kita kena minum, waktu yang saya sebutkan ni. Pertama, sebelum kita tidur waktu malam. Sebelum kita tidur waktu malam. Ambil air dalam segelas macam tadi. Kemudian ambil garam ni dalam secubit. Masuk dekat dalam air tersebut. Kemudian kita minum. Kaedah yang saya sebutkan tadi. Baca bismillah, selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil kita niatkan dalam hati, mohon agar Allah Taala beri ketenangan pada kita, kesembuhan pada kita, perlindungan kepada kita. Yalah, kita yang sakit kita tahu apa yang kita nak. Jadi minum berserta dengan niat. Jangan habiskan, tinggal sikit macam tadi. Dibuat basuh muka. Sapu di bahagian tengkuk belakang dan juga sapu 2 kaki kanan dan kiri, seperti mana kita meratakan air pada ketika saat kita wuduk, kan? Maksudnya sampai buku lali lah kita bersihkan. Cuma tak perlu sampai 3 kali lah, sekadar basuh kita kita lapkan dia sampai dia basah lah, insya-Allah. Itu untuk sebelum tidur. Waktu yang kedua, waktu bangun tidur. Maksudnya bangun tidur kita jangan buat lain dulu, gosok gigi dulu ke apa. Artinya kita bangkit daripada tidur, kita terus minum air ni. Kaedah yang sama juga macam malam tadi. Cuma perbezaannya tidak perlu pada basuh sapu bahagian kaki lah. Muka dan juga tengkuk tu, insya-Allah kita sapu. Itu untuk minum. Baik. Dan boleh juga minum bila-bila masa yang kita rasa kita tak tenang, selepas asar dan sebagainya, boleh minum, tak ada masalah. Bila-bila waktu saja. Kaedah yang sama, minum, baca bismillah dan selawat atas Rasulullah SAW. Minum dan juga tinggalkan sikit, sapulah muka. Nak basahkan kepala pun tak ada masalah. Kalau tangan kita sakit, boleh sapu pada tangan. Perut kita sakit, boleh sapu pada perut. Mudah-mudahan dia menjadi asbab kesembuhan. Itu untuk minum. Rasa boleh ingat? Boleh ya? Yang kedua, daun bidara ni untuk dibuat mandian selama 7 hari. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Baik. Kaedah mandian dia selepas asar, sebelum maghrib. Selepas asar, sebelum maghrib. Ambil daun ni sebanyak 7 helai. Daun ni sebanyak 7 helai. Tumbukkan. Hancurkan dia. Bila sebut hancur, orang kita sekarang dah moden, dia nak pakai blender. Pesan saya, guna batu. Batu lesung. Maksud kita tumbukkan dia agak-agak lumat. Kemudian ambil garam ni. Agak-agak lebih kurang dalam 1 genggam lah. Kan? Masukkan dekat dalam daun tadi tu, kan? Kita tumbukkan. Kemudian ambil air ni dalam setengah gelas. Masukkan dekat dalam batu lesung tadi tu, larutkan dia dan campurkan dengan setengah baldi ataupun 1 baldi air pipe. Kan? Biarkan dia dekat dalam tu dulu. Letak dulu tepi pintu bilik air. Awal kita mandi dulu, sabun apa ni semua. Air tadi tu untuk apa? Bilasan terakhir. Bilasan terakhir sebelum kita keluar daripada tandas. Ketika mana air tu kita jirus kali yang pertama di kepala kita, dia akan jatuh ke muka, kemudian dia jatuh ke bibir kita. Jirusan pertama tu saja kita telan.
Yang lalu tu telan, ambil syarat sikit saja. Telan sikit air tu. Dalam hati kita juga sambil berniat, ya Allah, seperti mana air ini meluncur jatuh ke bumi, begitu juga harap penyakit yang ada pada diri aku ni beserta air itu akan meluncur ke bumi. Maksudnya keluar daripada badan kita lah, insya-Allah. Dan kita mandilah macam biasa, bilas, gosok bahagian apa? Bahagian persendian, belakang telinga, tengkuk, dan tempat yang paling utama kita pastikan mesti kena air, iaitu dalam pusat. Mandi tu maksudnya kita gosok-gosok sikitlah, kuik-kuik sikit pusat kita tu, biar air tu sampai kawasan dalam pusat, kerana itu di antara hotspot tempat gangguan selalu bertapak juga. Jadi, dan habis mandi jangan lap, biar ada kering di badan dengan sendiri. Biar ada kering di badan dengan sendiri. Buat kaedah ni selama 7 hari, insya-Allah. Mula daripada petang ni lah.